Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu safiyyuhu khalil. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan nikmat. Segala nikmat itu rasa lazat. Hanya saja manusia tersilap. Nikmat dan lazat itu dikaitkan dengan al-ihwal duniawi saja. Sedangkan pada hakikatnya kelazatan yang paling agung sekali dan yang paling tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nikmat yang paling agung, lazatan yang paling tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti di akhirat dia akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kerana ma'rifah itu adalah jalan sehingga dia musyahadah, dapat memandang Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hanya sahaja kelazatan ini, nikmat ini tidak boleh digambarkan sama sekali. Bukan satu gambaran yang boleh digambarkan, bukannya sesuatu yang boleh diwarna-warnikan, bahkan sampai tidak boleh dibayangkan. Kerana ini adalah nikmat kelazatan yang paling agung dan paling tinggi sekali. Dan siapa pun tidak boleh menggambarkannya, sama ada para nabi, para rasul, ataupun sesiapa sekalipun. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya kelazatan itu, nikmat itu mengikuti pada perasaannya juga. Oleh kerana itu perasaan kita jangan mati. Kalau perasaan kita mati, kita tidak dapat merasai kelazatannya itu. Ambil contoh yang kecil. Kelazatan yang kecil iaitulah makan dan minum. Orang Arab apabila dia makan satu hidangan, dia kata sedap, lazid jiddan, lazid jiddan, sangat sedap, sangat lazat. Ditambah oleh orang Melayu sehingga mencilat jari kaki. Jari kaki lah, sebab dia makan dengan kaki. Dia makan kaki ayam. Kaki ayam pun makannya, walaupun dia tengok ayam tu duk pijak atas tempat busuk sekalipun. Manusia begitulah pemikirannya. Bahkan banyak zat dekat kaki ayam tu. Sehingga manusia itu merasai lazat dengan makanannya, minumannya. Itu pun kalau ada rasa. Cuba kalau sekiranya rasanya itu telah tidak ada, dah tak ada rasa. Kadang-kadang waktu orang kena COVID ke, kadang makan minum tak rasa kan, bau pun tak ada. Apatah lagi kalau orang telah mati perasaan. Dulu berkasih bercinta 400 tahun orang dulu, orang ini putus kasihnya, tahu hati terus, tak ada rasa, zero. Cerita-cerita orang hari ni sebab dah ada dalam drama, cerita 400 tahun, 500 tahun dulu. Jadi kalau sekiranya seseorang dah tak ada perasaan, dia tak dapat rasa apa pun. Seperti mana contoh orang yang sakit, perasaan untuk makan dah tak berapa nak ada. Itu pun berkaitan perasaan. Lalu yang kita bincangkan, bagaimana pula kalau sekiranya seseorang itu tidak ada perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti mana contoh dalam drama juga, awak dah tak ada perasaan dengan dia ke? Dah tak ada lah. Kalau kau nak, ambil lah dia. Dah tak ada perasaan dengan dia, dah tak syok lah. Ini contoh. Itu dengan manusia dan manusia. Yang kita bicarakan bagaimana keadaan orang yang dah tak ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Tak ada perasaan, tak ada rasa nak cinta dia, merinduinya, mahukan dia, nak tengok wajahnya di akhirat, nak bersama dengannya di syurga. Walaupun bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berduduk tinggal dalam syurga, tetapi dia bersama dengan kasihnya, cintanya, ridhanya. Dan apabila manusia mengetahui perkara hal ehwal kelazatan, nikmat dan perasaan, maka hendaklah dia mengumpulkan itu menjadi satu. Kena kumpul tu semua jadi satu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kelazatan, halawah dalam ibadah kita. Kalau kita ada iman, bila kita ibadah, kita rasa halawahnya, kemanisannya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemanisan itu ada kaitan kelazatan. Kelazatan dikaitkan dengan ahwal, satu perasaan yang dirasa, sehingga apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak seperti mana dia sedang berhadapan dengan makhluk, berhadapan dengan seseorang, tapi dia merasai benar-benar dia mempunyai perasaan, sehingga dibawa perasaan itu ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia berjaya mengumpulkan tadi kelazatannya, nikmatnya, perasaannya itu, lalu dia akan membawa kepada tabiatnya, perjalanan dalam kehidupannya, dan dengannya menyebabkan seseorang akan hidup tanpa dengan kesia-siaan. Itu menunjukkan bahawasanya seseorang apabila telah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mudah baginya untuk rasa. Sebab kita bicarakan lagi tadi, yakni muqaddimahnya kelazatan, nikmat yang paling tinggi, paling agung adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahkan tak kala mana seseorang mengenal sesuatu pun dia dah rasa seronok. Awalnya dia tidak mengetahuinya, lalu dia belajar sehingga dia mengetahuinya. Bila datangnya soalan, mudah dijawabnya. Periksanya lulus cemerlang. Suka atau tidak? Suka. Suka tu di mana perasaan itu wujud. Perasaan itu wujud. Lalu kalau sekiranya kita memahami perkara tersebut, apabila mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, perasaan kita pun wujud dengan rasa seronoknya, rasa gembiranya, sebab Tuhan kita hanya Allah. Tuhan kita bukan batu, bukan kayu, bukan besi. Tuhan kita ni bukan diukir dengan tangan-tangan manusia ataupun dilembagakan dengan akal manusia, dicoraknya, diwarni-warnikan dan sehingga diduduk tempatkannya. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Tuhan kita itu Al-Azim, Al-Karim, Al-Halim. Tuhan kita itu maha hebat. Lalu oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu membuka jiwa kita, hati kita, dia beri nur agar kita merasai perasaan tersebut. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak buka hati kita, macam mana kita nak rasa? Seperti mana kita nak merasai sesuatu makanan, ada rasa ke tidak, tak boleh nak tengok, kita mesti merasainya. Tetapi ada sesuatu yang kita tak perlu rasa sebab confirm dah tahu rasanya. Jangan main-main. Oh, macam serius je.
Ada sesuatu nak tahu rasanya, kita kena makan, baru rasa. Sampai ke lidah rasa tu. Tapi ada sesuatu, saya cakap serius ni, ada sesuatu yang kita tengok tak mau rasa, tapi dah tahu rasanya, confirm rasanya. Apa itu? Garam, gula, confirm je manis, confirm je masin. Tak rasa dah. Ada kita pergi ke pasar nak rasa, hello toke, ini garam masin ke? Ketara masin. Mari saya rasa dulu. Gitu. Ya poyo lah. Dia banyak poyo punya orang kok. Kasih potong mau tak? Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, afaman syaraha Allahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dadanya, yakni hati dan jiwanya, menerima Islam? Sebab apabila kita menerima Islam, hati dan jiwa kita itulah wujudnya perasaan tentang cintanya Islam. Perasaan itu seperti mana contoh? Kita melihat orang Islam, hati kita gembira kerana Islam. Tapi bila kita melihat orang yang tidak Islam, hati kita tidak berkenan. Hanya apa boleh kita buat? Kerana Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi hidayah. Lalu kita bersyukur kepada Allah kerana Allah memberi hidayah, buka hati kita sehingga ada perasaan. Oleh kerana itu, jangan sampai kita rasa seruka, gembira agama selain daripada Islam apabila kita memandang mereka. Tidak boleh. Yang kita perlu memandang dan gembira, suka tu perasaan adalah Islam saja. Itu memang dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi, ya Muhammad, lihat sahabat-sahabatmu yang beriman. Jangan duk tengok orang-orang munafik itu, jangan tengok orang-orang Yahudi itu, jangan kamu banyak tengok orang musyrikin. Tengok sahabat-sahabat kamu tu. Turun dalam Al-Quran ada 2 ayat perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat orang yang beriman kepada Allah. Apa maksud ayat ini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Hidayah ini berupa nur, tetapi tidak boleh dihakikatkan nur, cuma dirasai. Bila ada nur di dalam hati kita, wujudlah perasaan. Perasaan itu muncul dan perasaan itu wujud apabila nur itu masuk ke dalam hati. Seperti mana contoh, kita berada satu tempat yang gelap, lalu kita pun mengambillah satu yang dapat menerangi tempat yang gelap. Kita masuk bilik, kita gelap, kita pun onlah switchnya, buka lampu, terang bilik kita. Lalu begitu juga Allah Subhanahu wa taala, dia menerangi hati kita itu dengan nurnya. Dan nur yang Allah Subhanahu wa taala itu beri, juga sebagai ulama-ulama kita menyatakan, nak bagi kita ada perasaan, maka dia beri bernama al-aqlu, akal. Walaupun disebut oleh Allah sadrahu, hatinya, jiwanya, itu dikaitkan dadanya itu. Tapi kata ulama dalam tafsir tasawuf, dia digambarkan dengan nur, digambarkan pada akal yang mana ada nurnya. Sebab manusia apabila hilang akal, bagaimana dia nak berperasaan lagi? Kalau orang itu mabuk, bagaimana dia nak ada perasaan lagi ketika beribadah kepada Allah? Maka Allah mengharamkan orang solat dalam keadaan mabuk, sebab tidak ada perasaan kasih dan cinta suatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, perasaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan makrifah yang kita ada tidak lain, hati kita diberinya sesuatu yang dapat memandang. Itu disebut sebagai mata hati, basirah, jamaknya absar. Rasulullah pernah berdoa, ya muqallibal qulubi wal absar, wahai Allah yang membolaat balikkan hati dan juga mata pada hati itu. Basirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan Allah, Nabi melihat dengan basirah. Melihat dengan basirah tidak sama dengan ruqyah.
Tapi Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah sehingga dua-dua itu berfungsi untuk melihat keagungan Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, dia tidak mendustakan, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihat. Dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut hatinya tidak mendustakan apa yang dilihat. Makna mata hati Rasul melihat. Tapi dalam ayat yang lain Allah menyebut linuriyahu min ayatina, kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, lalu Nabi melihat dengan dua mata. Macam kita lah waktu tidur kan kita bermimpi melihat sesuatu. Apa yang melihatnya? Apa? Pandangan daripada mata, sedangkan dua mata tertutup sebab dia tidur. Tapi dia melihat sesuatu dalam tidur. Basirah, mata hatinya melihat. Adakah orang kafir juga wujud mata hati? Ya. Hanya saja dia terhijab daripada hal ihwal cahaya ma'rifah. Dia boleh bermimpi juga. Fir'aun pun bermimpi. Dia melihat dengan mata hati dia, tetapi dia tidak melihatnya nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melihatnya di dalam mimpinya sesuatu yang memberi satu perasaan cinta dan kasih kepada Allah. Dia terhadang, terhijab di situ. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yashrah sadrahu lil Islam. Allah buka hati dia walaupun dia melihat dengan mimpi. Sebab banyak kisah di antara muallaf, bila kita tanya bagaimana awak masuk Islam, dia kata bermula dengan mimpi. Ada yang masuk Islam kerana mimpi. Bukan seorang, ramai. Cat Steven, dia pernah cerita dia masuk Islam sebab mula-mula mimpi. Ada orang datang bagi Quran kat dia. Takkan dia nak jumpa pendiri kot. Dia bangun cari orang Islam, orang ni cari yang imam kat masjid, imam masjid cari pula ulama yang ada. Dan sekali masuk Islam dia. Bermula mimpi. Ada tak orang mula-mula bercinta melalui mimpi? Ada tak pakcik? Ada. Dia ada pengalamannya mesti. Itu dia angguk banyak kali. Betul. Tapi seorang pun tak dapat. Betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri ini mata hati batiniyah dalam hati, kesan daripada ma'rifatullah. Apa maksud di sini? Nikmat ini semakin tersebar. Nikmat ini semakin tersebar. Mana perasaan ini semakin meluas dengan kesan adanya ma'rifatullah. Kesan ma'rifatullah sehingga nikmat ini termakin terasa dengan perasaan tadi. Maka hendaklah kita ketahui bahawasanya ilmu yang paling agung adalah ma'rifatullah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran yang dimulai dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak lama kemudian Allah turunkan suratul Fatihah yang bermula Bismillahirrahmanirrahim. Isyaratnya apa? Agar bermula berma'rifatullah, bermula dengan mengenal Allah, bermula dengan berperasaan terhadap Allah. Sebab Allah dah bagi perasaan, cuma manusia ada kalanya perasaan itu dia bawa sesama dia. Tapi sebenarnya perasaan yang jauh lebih indah apabila dia membawa akan perasaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perasaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan seseorang itu diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi ma'rifah kepada dia. Kesan pada cinta bermulanya yang pertama ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Tidak lain melainkan ma'rifatullah kembali pada dua jalannya. Yang pertama, kita dicipta oleh Allah untuk mengenal Allah. Seperti mana dalam hadis kursi, aku suka selain aku mengenal aku, lalu aku ciptalah selain aku. Maksud bukannya Allah menciptakan dirinya lalu dia menciptakan selain padanya. Bukan. Allah menciptakan makhluk.
Allah Subhanahu wa taala wujud, qidam, kemudian pula dalam keadaan azali. Mana Allah Subhanahu wa taala telah ada, tidak ada permulaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah wujud, dia tidak menciptakan diri dia, tidak ada kaitan dia bertempat, tidak ada kaitan dia perlu duduk dan bangun dan menuju ke satu-satu tempat. Setelah dia menciptakan tempat, dia tidak berhajat dengan tempat kerana dia maha sempurna. Dan itulah contohnya ma'rifatullah tadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat tadi. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kita akan mengenalnya juga perasaan kita yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab perasaan ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh agung, sehingga menguatkan cinta kita kepada Allah. Apabila menguatkan cinta kita kepada Allah, lalu kesannya adalah kita akan menguatkan cinta sesama kita pula. Kita lihat Rasulullah, betapa kasih dan cintanya Rasul pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga membalasinya berapa kasih dan cintanya kepada Rasulullah, sehingga tidak ada seorang nabi, seorang rasul yang dikurniakan dengan nama Habibullah melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihi wasallam disebut Khalilullah. Khalil itu juga kekasih. Tapi kata ulama, kedudukan Habib dengan Khalil, Habib jauh lebih besar berbanding Khalil. Mengapa agaknya? Disebabkan Habib, Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi bermula yang pertama yang dicintai dan yang terakhir juga yang dicintai. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan banyak azab akhir zaman kerana cintanya kepada Nabi, lalu memustajabkan doa Nabi. Itu tanda cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kesannya, kalau kita lihat bagaimana cintanya Rasulullah terhadap umatnya pula, setelah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah mencurahkan kasihnya kepadanya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada siapa pun boleh challenge. Tak ada siapa boleh melebihi cinta Rasul. Sebab apa? Dia mendahului kita. Kita rasa Rasulullah dah lepas hidupnya. Padahal apa yang berlaku hari ini atas kehidupan kita, rezeki yang Allah beri, nikmat-nikmat ini semua kesan daripada doa Rasul, mustajab. Sebab Rasulullah tidak mahu umatnya seperti mana umat yang terdahulu pada zaman Nabi Yusuf dulu, 7 tahun kebuluran. Itu pun diberi makan gandum sikit-sikit, bolehlah hidup. Muju ada Nabi Yusuf, tapi pada hakikatnya adalah 7 tahun kebuluran. Rasulullah SAW pernah berdoakan kepada Allah, Ya Allah, kau berilah kebuluran itu seperti mana kau beri pada zaman Nabi Yusuf kepada musuh-musuhmu yang menjadi musuh-musuh kami. Itu dalam peperangan. Dalam peperangan, sebab jahatnya mereka datang memerangi kita. Kita bangun untuk dakwah, mereka datang membunuh orang yang berdakwah. Lalu Rasulullah bangun dan doakan kebinasaan buat mereka. Nabi sekadar berdoa, tapi yang menetapkannya Allah. Yang menetapkannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada ma'rifatullah yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya untuk menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pintu yang pertama, jalan yang pertama, yang paling utama, mahabbatullah, mencintai dulu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita tak tahu nak mencintai Allah, jangan ceritalah nak mencintai hamba-hambanya. Jangan duk sembang pakcik kalau tak mencintai Allah, nak mencintai Datuk Siti. Betul. Datuk Siti di Eropah, bukan di Malaysia. Betul. Kat sini dah ada orangnya. Gitu. Pakcik dah terlepas. Betul.
Sebab Datuk Siti dia nak K, dia tak mau pakcik nama apa. Dia nak huruf K, dia tak mau huruf lain. Pakcik mungkin huruf Z belakang sekali. Jadi cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya mendahului. Cinta Nabi mendahului. Lalu mendahului di sini tidak lain, untuk kita memahami itulah sebahagian pada pintu kekuatan yang perlu kita bina. Apabila kita menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain melainkan itulah jalan yang paling utama untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Membina cinta kepada Allah di atas dunia, tapi kebahagiaan yang besar di akhirat. Dan apabilanya disebutnya akhirat, maknanya adalah datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa bahagia suka apabila bertemu dengannya. Ini perasaan bina atas dunia. Yakni salah satu bagaimana nak menguatkan cinta kepada Allah adalah menguatkan perasaan untuk bertemu dengannya dengan rasa malu, banyak salah silap, banyak cacat cela, banyak dosa, banyak lalu bertemu Allah dengan cara merinduinya. Kita tak boleh bertemu Allah Subhanahu Wa Taala walaupun disebut bahagia, tapi tetap kita kena malu dengan Allah. Walaupun kita masuk dalam syurga, rasa malu dengan Allah tak padam. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai hamba-Ku, mintalah apa saja kamu mahu, aku tidak akan pernah murka pada kamu. Hiduplah selama-lamanya dan aku akan redha pada kamu. Soalannya, bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman demikian, adakah hilang rasa malu kita? Tidak. Malu itu iman. Adakah ada orang beriman di dalam syurga? Ya, semua yang masuk syurga orang beriman. Oleh kerana itu, orang yang beriman itu rasa malunya kepada Allah masih muncul di akhirat, masih muncul dalam syurga. Kerana apa? Kerana membina rasa malu kepada Allah salah satu daripada tapak untuk membina cinta kepada Allah. Rasa malu, rasa segan. Macam zaman dulu-dulu dah pakcik, kalau pakcik suka si dia, rasa segan tak nak pergi cakap. Betul. Mat, kau suka ke dengan dia? Suka, tapi aku segan dan malu nak cakap lah. Kau kena tahu, kau kena confirm dulu dia tu single. Kalau orang cantik macam ni, macam Miss Universe, takkan dia single. Kau pula nak tackle dia. Kau tengoklah muka kau macam mana. Dia Miss Universe, engkau selalu Miss gitu. Bas kau Miss, kelas kau Miss, macam mana kau nak dengan dia? Tengok macam aku gitu. Maksudnya apa? Segan malu tu muncul. Segan malu tu muncul. Lalu begitu juga membina kekuatan cinta kepada Allah adalah segan malu itu muncul. Dibawa sampai ke syurga Allah masih malu dan segan kepada Allah. Mengapa? Sebab Nabi cerita, wahai ahli syurga, mintalah apa saja. Ahli syurga terdiam. Allah bertanya, mengapa kamu tidak minta? Lalu ahli syurga pun kembali bercakap, ya Allah, kau dah beri kami macam-macam, malu kami nak minta lagi. Kami minta dalam hati pun dapat. Cuba kalau baginda tuanku pula kata kat kita, awak nama siapa? Nama saya Roslan. Minta. Nak apa? Tanah dah ada. Tanah ada dah sekangkang kera kat kampung tuanku. Oh, betul. Nak berapa ekar mau? Oh, betul. Minta. Macam saya minta permaisuri boleh kata. Lalu apa maksud dia di sini? Di atas dunia cerita manusia dengan manusia pun dah hebat. Apatah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, jauh lebih hebat.
Lalu kata ulama-ulama, menambah rasa cinta, menguatkannya tidak lain dengan rasa satu perasaan segan dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita merindui, berharap dapat bertemu Allah, tapi merindui dan juga berharap mesti ada perasaan haya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling malu di atas alam ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat malu. Itu cerita Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihi wasallam pun nabi yang sangat malu kepada Allah. Sebab Nabi Adam alaihi wasallam dan juga Hawa pernah buat salah. Allah buat turun dia di atas dunia. Seolah-olah mereka berdua merasai kerana dosa mereka, lalu Allah bawa turun. Kerana dosa mereka Allah bawa keluar daripada syurga. Rasa sangat malu kepada Allah kerana Allah telah memberi banyak nikmat, tapi mereka ada pelanggaran atas apa yang dilarang oleh Allah. Rasa malu. Sehingga Adam alaihi wasallam selama 100 tahun dia menangis di bumi, di bawah sini. Mula-mula dia turun, dia dah nangis. Tangisannya itu tidak pernah didengar mana-mana makhluk di atas dunia. Nabi Adam punya tangisan, dia bertambah lagi tangisan, bukan sekadar rasa malu kepada Allah. Allah adalah kekasihnya, Allah adalah yang paling dicintainya, tetapi Allah menguji Adam alaihi wasallam dengan makhluk yang sama dengan dia, isterinya Hawa, yang mana terpisah pun selama 100 tahun. Maknanya Nabi Adam alaihi wasallam turun di bumi, di Sarondip sana, tanah Hindi. Hawa tu di Jeddah. Banyak riwayat menyatakan demikian, walaupun ada riwayat yang lain. Berpisah 100 tahun. Nangislah Adam selain daripada rasa malu kepada Allah. Tapi Adam tanpa sedar, tangisan malunya kepada Allah menyebabkan Allah semakin kasih dengan dia. Kita pun begitulah. Tangisan kerana malu kepada Allah atas dosa-dosa kita, tanpa kita sedar Allah akan bertambah sayang kepada kita. Kita tak sedar tu semua, sebab perasaan itu kadang-kadang tak dibawa. Lalu Allah menambah ujian atas Adam, nangis lagi berpisah dengan isteri dia. Dia pun tak tahu isteri dia hidup atau mati. 100 tahun. Sampai Adam AS tak pernah melihat ke langit selama 100 tahun, kerana rasa malu kepada Allah. Tapi dengan malu itu Adam AS kembali mendapat cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, kata ulama, untuk menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain melainkan mengekalkan musyahadah kita kepada Allah. Yakni kita bukan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua mata kita, tapi kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hati kita. Kita melihat Allah dengan mata hati kita menunjukkan bukan Allah tu berlembaga, bertubuh, berbentuk, berwarna-warni, bertempat. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberi satu pandangan melalui mata kita kerana ada nur kat situ, tapi maksudnya di sini kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara merasa, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewujudkan perasaan dalam hati dan jiwa kita, dan kita tidak dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memadamnya, kerana itu semua untuk dia. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengizinkan sebahagian perasaan ini diluahkan, diberikan kepada hamba-hambanya. Seperti mana dia Rasul, apabila kamu mencintai seseorang, kata padanya, aku mencintaimu kerana Allah. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil Mu'adz bin Jabal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang akan tangan Mu'adz,
Lalu Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz demi Allah, aku mencintaimu. Kerana apa? Itu sifat kasih Rasul setelah dia mendapat kasih daripada Allah. Itu hubungan tali menali kasih. Rasulullah mengasihi Mu'adz, pasti Allah juga mengasihi Mu'adz. Gitu. Kita tidak perlu berharap bahawasanya dalam hati kita ni ada seorang wali. Cuma kita berharap agar dalam hatinya wali ada kita. Gitu. Itu jauh lebih besar apabila seorang wali dia membawa diri kita dalam hatinya daripada kita membawa seorang wali dalam hati kita. Gitu. Sebab wali Allah orang yang hampir dengan Allah. Bila dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia selit-selitkan kita, pasti Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita di situ. Jadi salah satu daripada untuk menambah cinta kita kepada Allah adalah mengekalkan musyahadah. Maknanya rasa di dalam hati kasih dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah-ibadah yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan rasanya cinta kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain melainkan itu adalah pokoknya ma'rifatullah. Usul pada ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala, Dia menciptakan hati kita hanya ada satu perasaan. Kalau kasih, satu kasih. Adakah boleh dikongsi? Kasih itu tidak boleh dikongsi apabila telah diserahkan kepada Allah. Hanya Allah Al-Muqsid, Allah Al-Mu'ti, Dia memberinya kembali agar kita berkongsi dengan hamba-hambanya. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongannya akan berada di bawah arasy Allah, iaitulah mereka yang saling al-mutahabbina fiyya. Hadis qudsi, mereka yang saling cinta mencintai kerana aku, nanti aku bawa dia duduk bawah arasku. Selamat nanti di akhirat daripada fazail akbar, huru-hara yang dahsyat di akhirat. Al-mutahabbina fiyya, iaitulah orang yang berkasih sayang kerana aku, bukan kerana sesama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati di situ untuk Allah, tapi Allah membahagikannya untuk selain padanya juga. Oleh kerana itulah Rasulullah mengajar kita agar kita juga mengasihani hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada di antara mereka makhluk yang bernama kucing, makhluk yang bernama anjing, makhluk-makhluk yang mana semuanya tuannya tidak ada tuan mereka Allah. Kucing yang kita tengok terbiar sebenarnya bukan tak ada tuan, ada tuan. Tuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semut siapa tuannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu burung yang berterbangan siapa tuannya? Allah Taala. Tuannya direct terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita pula, kalaulah kita ni kuli, ada tuannya, bos tu. Mana turun ke Allah Taala sebab kita kerja dulu bawah dia. Tapi haiwan-haiwan tu semua tuannya Allah Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalamnya manusia itu, dirinya adanya memiliki dua hati. Tidak, satu saja. Lalu di dalam hati ada perasaan. Lalu perasaan itu untuk siapa? Untuk Allah. Dia membinanya, dia menciptakan perasaan untuk dia. Lalu perasaan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkongsi sesama makhluknya. Sehinggalah kita mempunyai perasaan cinta kepada Rasul walaupun tak pernah tengok. Betul lah kata pepatah Melayu, tak kenal tak cinta. Lalu kita mencintai Rasul kerana kita mencintai Rasul sebab mengenal dia.
Itu bahasa ramai orang yang tak mencintai Rasul, mungkin tak kenali Rasul. Mungkin. Apatah lagi kalau melihat Rasul, beriman pada Rasul. Tapi Rasulullah kata, kamu yang tak pernah melihat aku jauh lebih istimewa berbanding orang tengok aku beriman. 7 kali kata Rasul. Datang seseorang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Kami memandangmu sebagai seorang sahabat Nabi yang sungguh istimewa, sebab kamu melihat Rasul lalu beriman. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kami juga melihat kamu dalam keadaan istimewa, disebabkan kamu tak melihat Rasul tapi kamu beriman pada Rasul. Kamu sangat istimewa, lebih daripada kami. Cuma istimewa lah sahabat Rasul, 2 mata tengok Rasul. 2 mata tengok Rasul ini dah ahli syurga dah kalau matinya Islam dan beriman. Sebab sahabat kan, sebab ta'rifnya ulama sahabat Nabi dalam satu riwayat, kalau dia dengan Rasul matinya beriman, maka dia ahli syurga. Seperti mana kata Rasul, semua orang yang berperang dalam peperangan Badar ahli syurga. Siapa yang berperang dalam Uhud ahli syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada para sahabat Rasul, bila arak telah diharamkan, dia masih minum. Orang tegur dia, arak dah haram oi, gitu. Kenapa kau masih minum? Dan ahli syurga, gitu. Sebab dia masuk dalam peperangan, gitu. Badar, Uhud. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa yang perang Badar dan Uhud, dia ahli syurga. Lalu dia minum juga. Jadi maksudnya apa di sini? Dia apabila dia gairah sebagai ahli syurga, begitulah keadaannya. Itu pasallah kita tidak boleh gairah sebagai ahli syurga. Bila gairah sebagai ahli syurga, nanti kita akan buat apa saja. Ya, macam confirm. Bila dah confirm gitu, tak ada pengharapan. Walaupun dia telah dijanjikan ahli syurga, masuk syurga. Itu pun tak tahu. Walaupun begitu, orang yang mati dalam keadaan minum arak sekalipun, dia tak mati kafir, mengikut ulama akidah. Gitu. Cuma nak kata dia ahli syurga, itu kepada Allah Ta'ala. Harapannya adalah semoga Allah mengampunkan dosanya. Itu pada kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita sendiri dah tak cerita sahabat mati di antara kita, kita tak kata dia wajib masuk syurga, tapi kita kata semoga Allah ampunkan dia, merahmatinya, dan semoga Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dipegang di sudah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tak boleh nak kata wajib dia akan masuk syurga, apatah lagi tanpa hisab. Tidak. Itu yang dipegang oleh ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab perhitungan di akhirat milik Allah, bukan milik kita. Dia Maliki Yaumiddin, yang menguasai nanti di sana. Kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya bagaimana. Bahkan kata ulama, hakikat sebenarnya tidak boleh digambarkan. Dia dua. Kalau dikatakan susah, susahnya tidak boleh digambarkan. Kalau dihimpunkan seluruh usia dunia dengan kesusahan huru haranya, seluruh usia dunia ni, dengan gempa buminya, dengan kebulurannya, dikumpulkan seluruhnya daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, bahawa apabila diletakkan di akhirat, tak boleh nak capai susah walaupun sesaat. Terlalu susah di sana. Tetapi apabila dikatakan senang di akhirat, kita agaknya buat apa yang paling senang? Sana jauh lebih senang pada apa yang paling senang di atas dunia. Apa yang paling senang atas dunia?
Kelip mata. Cuk. Senang tak? Minum air seketika haus. Apa lagi senang? Bernyawa. Macam kita bernyawa tak perlu nak kira, senanglah menyawanya. Tapi bila sesak nafas dia susahlah dia. Jadi apa yang paling senang di atas dunia? Bernafas. Kat sana nanti di akhirat bila Allah kata senang, jauh lebih senang. Gitu. Kemudian pula di akhirat kalau Allah kata lambat, terlalu lambat, sehingga 50,000 sanah, 50,000 tahun dirasai mereka. Lambat sungguh. Belum masuk neraka lagi. Ini cerita ahli neraka yang bakal masuk neraka. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ringankan dia. Di atas dunia perkara apa yang kita anggap ringan, kat sana jauh lebih ringan, jauh lebih mudah dan jauh lebih dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dunia ini apa benda yang kita boleh buat cepat-cepat? Di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala wallahu sari'ul hisab, sehingga tidak tergambar cepatnya hisab di sana. Sebab berapa ramai manusia akan dihisab di kalangan orang yang mati ada iman. Mati ada la ilaha illallah, Allah hisab. Tapi kalau mati tiada la ilaha illallah, tak perlu dihisab, tak perlu ditimbang, sebab mereka bakal masuk neraka. Cuma ada orang yang mati dalam keadaan dihisab, diazab, walaupun dia mati Islam dan iman. Cuma disebabkan dosa mereka yang tidak sempat mereka bertaubat suatu di dunia. Itu ada yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW tu, yang Nabi kata umatku ada yang dibawa keluar daripada neraka, dibawa masuk ke dalam syurga. Itu umatku, kata Rasulullah SAW, ada di antara mereka begitu. Selain daripada itu, yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia kasih kepada kita, salah satunya adalah dia memberi hidayah kepada lidah kita untuk menyebut la ilaha illallah. Itu hidayah besar tu. Itu makrifah terbesar. Sebab kita cerita nikmat kelazatan yang paling agung. Bahkan ulama pernah ditanya, kalimah zikrullah yang paling agung, yang paling lazat disebut di lidah apa? La ilaha illallah. Mengapa agaknya? Sebab itu seruan para Nabi Rasul. Seruan para Nabi Rasul, dakwah mereka bukan bagi tahu alam ini ada Tuhan. Orang pun mengakui, ya kami akui. Kemudian Nabi Rasul pun pergi balik je. Bukan, Nabi Rasul dia bawa manusia mesti la ilaha illallah. Mesti ada la ilaha illallah, bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. La ilaha illallah. Apatah lagi alam ini ada penciptanya, ada Tuhannya, pun tak jadi, mesti juga la ilaha illallah. Bahkan ini kalimah seruan daripada zaman para Nabi Rasul yang terdahulu. Lalu kata ulama, kalau kamu mahu merasai perasaannya, di dalam perasaan itu ada kelazatan, kemanisan, halawahnya, nikmat, maka hendaklah kamu memperbanyakkan baca la ilaha illallah. Dia train diri dia la ilaha illallah siang, malam, pagi, petang. Bahkan sebelum tidur lidahnya la ilaha illallah dah berhenti, akal dia berjalan la ilaha illallah. Akal dia berhenti, pada hatinya berjalan, sehinggalah dia kembali bangun dengan la ilaha illallah. Mengapa agaknya? Sebab tidak ada kalimah yang paling lazat untuk disebut di lidah mereka la ilaha illallah. Subhanallah masuk juga sebab ada nama Allah. Cuba nak cerita hidayah yang paling besar diberi oleh Allah adalah la ilaha illallah. Di stesen apa nak panggil, adalah satu rancangan TV di Arab lah. Rancangan TV di Arab. Dia wawancara orang Islam. Wartawannya kita panggil juruhebah ke begitulah, orang Kristian. Orang Islam ni bercerita tentang kebesaran Allah,
kehebatan Allah. Di lidah orang Kristian, subhanallah. Subhanallah. Rupa-rupanya orang Kristian pun sebut subhanallah sebab dia Arab Kristian. Tapi dia enggan paling dia jaga jangan sebut la ilaha illallah. Bahkan dia juga sebut di lidah Allahu Akbar. Masya Allah. Bahkan kalau bagi salam Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam. Dia bertemu kita pun dia Assalamualaikum. Dia Kristian Arab, lebih-lebih di Mesir. Dah jadi budaya. Tetapi di lidahnya pun sama juga. Kadang-kadang dia baca bismillah kat mulutnya. Tapi kita tengok yang paling berat, paling dia jaga jangan sebut la ilaha illallah. Gitu. Lalu oleh kerana itu, siapa yang dapat la ilaha illallah, itulah kelazatan pada hakikat makrifah. Maknanya orang-orang Kristian tadi walaupun sebut subhanallah, apa jadi kalimah Allah di dalamnya, tidak ada lazat bagi menyebutnya. Sehinggalah mereka membuka pintu mereka dengan la ilaha illallah. Jadi oleh kerana itulah pintu makrifah kita kepada Allah yang menyebabkan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala